Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Salam sejahtera dan selamat pagi kepada semua pelayar-pelayar FB Live Kabinet HOT Perak. Terlebih dahulu, saya memperkenalkan diri saya, moderator pada pagi ini, Nur Rahmat bin Abdul Rahman daripada Kabinet HOT Cawangan Tapah. Mengucapkan terima kasih kepada semua pelayar-pelayar FB Live Kabinet HOT Perak yang sudi melapangkan masa untuk mengikuti live ini. Untuk pagi ini, topik yang akan dibawa di dalam sesi bual bicara sembang santai adalah penguatkuasaan halal. Sebelum saya pergi lebih lanjut dalam sesi bual bicara ini, saya memohon kepada semua yang sedang menyaksikan FB Live Kabinet HOT Perak, share FB Live ini kepada grup-grup Facebook dan juga kawan-kawan. Semoga apa yang kita bincangkan, kita sembangkan sebentar nanti akan memberikan sedikit manfaat, pengetahuan dan panduan dalam kehidupan harian kita. Dengan ini, saya memperkenalkan panel pada hari ini iaitu Tuan Suhaimi bin Dawi. Assalamualaikum Tuan, apa khabar hari ini? Waalaikumsalam, Tuan Rahmat. Alhamdulillah sihat. Alhamdulillah sihat Tuan ya. Okey Tuan, mungkin ada yang dah kenal Tuan dan ramai juga yang belum mengenali Tuan. Boleh kiranya Tuan memperkenalkan diri Tuan secara ringkas pada penonton FB Live Kabinet HOT Perak pada hari ini Tuan. Silakan Tuan. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum dan selamat pagi. Nama saya Suhaimi bin Dawi. Selaku Ketua Cawangan KPDN HOT Tapah. Pagi ini saya bersama Tuan Moderator iaitu Tuan Rahmat akan membicarakan topik berkenaan dengan penguatkuasaan halal. Jadi secara ringkasnya saya punya bicara saya ni akan merangkumi undang-undang berkenaan dengan penguatkuasaan halal. Kemudian kesalahan-kesalahan yang biasa dilakukan berkaitan dengan halal. Kemudian agensi yang orang kata diberi kuasa untuk melaksanakan persediaan halal di Malaysia ni, serta adakah logo-logo selain daripada JAKIM tu boleh kita gunakan. Seterusnya apakah hukuman bagi mana-mana orang yang melakukan kesalahan di bawah peruntukan halal ini. Dan seterusnya nasihat saya lah. Okey, seterusnya nasihat dan pandangan saya lah selaku penguatkuasa Kabinet HOT berkaitan dengan penguatkuasaan halal ni lah. Jadi saya serahkanlah seterusnya bicara pada pagi ini kepada Tuan Moderator iaitu Tuan Rahmat. Okey Tuan. Seperti yang sedia maklum, tajuk kita pada hari ini adalah penguatkuasaan halal. Mungkin ada pelayar-pelayar FB Live kita sekarang ni ada yang tahu dan ada juga yang tidak tahu bahawasanya Kabinet HOT diberi kuasa ataupun terlibat secara langsung dalam penguatkuasaan halal. Tuan, boleh Tuan jelaskan apakah peranan Kabinet HOT dalam penguatkuasaan halal dan apakah yang dimaksudkan dengan halal? Silakan Tuan. Okay, terima kasih Tuan Moderator. Bila disebut dengan penguatkuasaan halal ni, maknanya kita tidak dapat lari daripada undang-undang. Jadi undang-undang yang kita gunakan untuk menguatkuasakan halal ni adalah di bawah Akta Perihal Dagangan 2011. Di mana di bawah Akta ni terdapat 2 perintah dan 1 peraturan berkaitan dengan penguatkuasaan halal. Yang pertamanya adalah Perintah Perihal Dagangan Tarikh Halal 2011. Yang kedua, Perintah Perihal Dagangan Perakuan dan Pendanaan Halal 2011. Dan yang ketiga adalah Peraturan-Peraturan Perihal Dagangan Fee Perakuan dan Pendanaan Halal 2011. Jadi bila kita sebut berkenaan dengan halal ni adalah apabila satu makanan atau barang-barang diperihalkan sebagai halal atau diperihalkan apa-apa ungkapan lain, maknanya barang-barang tersebut halal apabila ianya tidak terdiri ataupun menguni apa-apa bahagian atau benda
binatang yang dilarang oleh hukum syarak. Seluruhnya bila sebut halal juga ni, maknanya binatang tersebut mestilah apabila orang Islam memakannya, ianya hendaklah disembelih mengikut hukum syarak dan fatwa. Seterusnya apabila disebut dengan halal juga, makanan ataupun barang-barang tersebut tidak menghuni apa-apa benda yang najis mengikut hukum syarak. Juga tidak menghuni mana-mana bahagian anggota manusia atau hasilan daripadanya, tidak beracun dan atau memudaratkan kesihatan, tidak disediakan, diproses atau dikilang, menggunakan apa-apa peralatan yang dicemari oleh najis mengikut hukum syarak dan fatwa. Juga semasa penyediaan, dia tidak disediakan, diproses atau disimpan bersentuhan, disebut bersentuhan, bercampur atau berdekatan dengan apa-apa makanan yang gagal memenuhi kehendak syarat dan fatwa. Jadi itulah bila kita sebut tadi berkenaan dengan penguasaan halal, dia memang undang-undang yang dikuatkuasakan, menguatkuasakan berkenaan dengan penguatkuasaan halal ni adalah Akta Perdagangan 2011 berserta dengan 2 perintah, 1 peraturan dan juga apa-apa barangan dan makanan tersebut mestilah dikategorikan sebagaimana yang saya cakapkan seperti tadi. Jadi kepada pelayar-pelayar di luar sana, saya menyerulah supaya sekiranya terdapat apa-apa pelanggaran ke mana-mana perkara-perkara yang saya sebutkan tadi, boleh membuat laporanlah kepada Kabinet HP. Okey. Berat juga peranan dan tanggungjawab KPDN dalam penguasaan halal ni tuan. Okey tuan. Sebelum saya bertanyakan soalan yang lebih lanjut, saya mohon kepada pelayar-pelayar FB KPDN HCP Perak share dekat grup-grup dan kawan-kawan. Semoga apa yang kita sembang hari ini memberi manfaat kepada kita semua. Untuk makluman pelayar-pelayar FB Live KPDN HCP Perak, kita akan adakan quiz dan soalan-soalan itu saya akan tanyakan sebentar nanti. Jawapan tuan-puan boleh tuliskan di ruangan komen dan pihak admin Kabinet HCP Perak akan menghubungi tuan-puan yang sekiranya jawapan tuan-puan adalah betul. Jangan lupa FB Live Kabinet HCP Perak di-share kepada grup-grup dan juga kawan-kawan tuan-tuan. Okey tuan, untuk soalan yang kedua tuan, boleh tuan jelaskan apa kesalahan-kesalahan yang sering ditemui semasa tuan dan juga pegawai-pegawai tuan menjalankan pemeriksaan di bawah penguatkuasaan halal melalui Akta Perihal Dagangan 2011. Silakan tuan. Okey, bila menyentuh dengan kesalahan-kesalahan yang biasa dilakukan oleh peniaga-peniaga di luar sana berkaitan dengan penguatkuasaan halal ni, biasanya apa yang kita dapati kesalahan-kesalahan yang sering dilakukan adalah di mana peniaga-peniaga menggunakan logo halal tanpa kebenaran. Okay, bila sebut logo halal tanpa kebenaran ni adalah logo halal yang dikeluarkan oleh JAKIM, iaitu Jabatan Kemajuan Islam Malaysia, adalah satu-satunya agensi yang diberi tanggungjawab untuk mengeluarkan logo halal di Malaysia ni lah. Jadi sekiranya menggunakan logo halal JAKIM tu tanpa kebenaran adalah menjadi satu kesalahan lah. Dalam masa yang sama juga, ada di antara peniaga, penggilar atau pengeluar produk makanan di luar sana, mereka telah mendapat persetujuan halal daripada pihak JAKIM. Walau bagaimanapun, tempoh kuat kuasa sijil halal tersebut telah tamat tempoh dan mereka telah gagal memperbaharui. Jadi ini juga menjadi satu kesalahan lah di bawah Akta Perihal Dagangan lah, serta perintah-perintah yang dibuat di bawahnya. Begitu juga kadang-kadang ada juga di antara premis-premis perniagaan di sini, dia telah memperlihatkan premis ataupun produk jualan mereka sebagai halal, yang mana ianya mengelirukan pengguna. Sebagai contohnya, ada di antara restoran-restoran lah
yang telah menggunakan ayat Al-Quran seolah menggambarkan restoran mereka tersebut orang kata menghidang makanan yang halal. Padahal mereka tidak mendapat persetujuan halal daripada JAKIM. Jadi bila menggunakan sama ada ayat-ayat Al-Quran ataupun apa-apa petanda lain sebagai contohnya no pork serve, itu adalah memperlihatkan seolah-olah barangan yang dihidang tersebut sebagai halal. Jadi saya menyeru di sinilah, ada yang kata ada pelayar-pelayar di luar sana yang ingin membuka perniagaan berkaitan dengan makanan. Anda kata tuan-tuan berniaga menggunakan, menggantungkan sama ada ayat-ayat Al-Quran ataupun memperlihatkan, menunjukkan apa-apa petunjuk lain, contohnya no pork serve, pork free, ataupun mungkin menyediakan perkhidmatan surau dekat restoran tuan-tuan seolah-olah menggambarkan memperlihatkan barangan dihidangkan dihidangkan tersebut adalah halal. Jadi pada saya menyerulah kepada pelayar-pelayar di luar sana supaya anda kata tuan-tuan ingin menggunakan apa-apa petunjuk-petunjuk yang melambangkan seolah-olah makanan yang dihidangkan atau dijual di klinik tuan-tuan tersebut mendapat persetujuan halal daripada pihak JAKIM dahululah. Untuk makluman juga, sekiranya tuan-tuan berniaga bukan di negeri-negeri, permohonan juga boleh dibuat kepada Majlis Agama Islam Negeri atau Jabatan Agama Islam Negeri. Sebagai contohnya di Perak, sekiranya tuan-tuan berhajat untuk memohon orang kata menggunakan logo halal JAKIM ni, boleh memohon kepada Jabatan Agama Islam Negeri Perak. Jadi tuan-tuan boleh berhubung sama ada secara datang sendiri pada yang sekarang pandemik sekarang ni, better pada saya tuan-tuan telefon dulu buat appointment dengan Jabatan Agama Islam lah. Boleh dikatakanlah hampir semua peringkat perniagaan sama ada pengilang, hotel, restoran, pasaraya dan projek ada melakukan kesalahan berkaitan dengan halal. Dalam setengah-setengah keadaan ada peniaga ni terutamanya peniaga bukan Islam, dia dapat bekalan barangan makanan sebagai contohnya nasi biryani, ayam tu dia dapat daripada pembekal, mungkin dia beli dekat pasar lah. Dalam masa yang sama dia cuba memperlihatkan seolah-olah dia letak logo halal dekat dia punya pada menu dia ke, sama ada perkataan Bismillahirrahmanirrahim ke, atau dia letak logo halal JAKIM pada menu dia ke, pada business card dia, tanpa kelulusan dan kebenaran daripada JAKIM, adalah menjadi satu kesalahan lah. Jadi saya menyerulah kepada peniaga-peniaga di luar sana, anda kata tuan-tuan ingin menggunakan logo halal JAKIM tu, maknanya perlulah dapat kelulusan terlebih dahulu. Yang pada masa yang sama, sekiranya logo halal tuan-tuan tersebut telah tamat tempoh, perlulah untuk diperbaharui. Anda kata semasa pemeriksaan didapati tuan-tuan melakukan kesalahan-kesalahan tersebut, iaitu melakukan logo halal sama ada pada bekas makanan ke, pada menu ke, pada business card ke, pada orang kata tanda kedai ke, adalah menjadi satu kesalahan sekiranya gagal mendapat kelulusan daripada JAKIM ataupun pihak berkuasa agama di negeri-negeri di mana tuan-tuan dan puan-puan berada lah. Jadi saya menyerulah supaya patuhilah orang kata peruntukan undang-undang berkaitan dengan halal ini. Kerana buat masa ini pada saya telah banyak berlaku kesalahan lah di kalangan pengguna-pengguna ni berkaitan dengan penggunaan logo halal. Jadi kita selaku penguatkuasa yang diberi tanggungjawab menguatkuasakan Akta Perdagangan 2011, perintah-perintah perdagangan tak halal, perintah-perintah perdagangan perakuan dan perdagangan halal ni, kami menyerulah pada pelayar-pelayar di luar sana, ada kata tuan-tuan selaku pengguna mendapati adanya berlaku pelanggaran penggunaan
logo halal JAKIM tanpa kebenaran ataupun telah tambah tempoh, cubalah buat aduan kepada kami. Dan dalam masa yang sama, dalam keadaan pandemik ni kadang-kadang isu-isu sebegini menjadi perhatian lah, kerana orang ramai mempunyai banyak masa lah untuk mengambil tahu dengan keadaan banyak yang masyarakat di sana berada dalam zon PKPD, berada di rumah. Jadi saya menyerulah kepada peniaga di luar sana supaya mematuhi kehendak undang-undang. So saya serahkan balik kepada Tuan Moderator. Okey Tuan, banyak juga kesalahan-kesalahan yang ditemui semasa Tuan dan pasukan Tuan menjalankan peperiksaan Tuan. Okey, kepada player FB Live KBN SHP Perak, saya akan mengemukakan soalan kuis yang saya ingin kemukakan. Okay. Yang pertama dia, sebutkan 2 kesalahan berkenaan halal yang sering dilakukan oleh peniaga. Okey, saya ulang semula. Sebutkan 2 kesalahan yang sering dilakukan oleh peniaga. Jika anda tahu jawapan, terus tulis di ruangan komen. Admin KBN HCP, admin live KBN HCP Perak akan terus menghubungi, dan jika jawapan anda betul, akan ada hadiah dan ganjaran untuk anda. Okey Tuan Suhaimi, soalan saya seterusnya, selain daripada pensijalan halal JAKIM, boleh tak peniaga menggunakan logo halal swasta? Silakan Tuan. Untuk makluman, okey Tuan, terima kasih Tuan. Untuk makluman pendengar-pendengar dan pelayar FB Live sekalian, kalau di Malaysia ni kita hanya mengiktiraf persetujuan halal JAKIM sahaja, yang mana sekiranya produk-produk tersebut dikeluarkan di Malaysia mestilah menggunakan produk halal JAKIM. JAKIM ni mungkin short form kepada Jabatan Kemajuan Islam Malaysia. Mana logo dia logo yang bertanda bulat warna hijau, terdapat perkataan halal alif lam, kemudian ada tulisan ni min lam ya sin ya alif tu, Malaysia. Jadi andai kata terdapat logo-logo selain daripada logo tersebut bagi produk-produk keluaran tempatan, maknanya ianya adalah menjadi satu kesalahan lah. Walau bagaimanapun, mungkin terdapat, bukan mungkin lah, memang banyak terdapat juga barang-barang makanan yang diimport daripada luar, berada pada chef-chef makanan, terutamanya makanan kering lah, di pasar raya di seluruh negara. Jadi kemungkinan besar tuan-tuan akan tanya, tadi kata hanya guna logo halal JAKIM saja, tapi macam mana pula ada pula logo halal lain? Okey, untuk makluman, pihak JAKIM telah mengiktiraf 78 lagi badan persediaan halal luar negara. Sebagai contohnya, kalau kita tengoklah, kalau kita pergi ke pasar raya, kita membeli barang-barang sejuk beku, kita akan dapatilah sebagai contohnya daging kambing daripada Australia, daripada India, daging kerbau ataupun daging lembu, kita akan dapati biasanya pihak peniaga akan mempamerkan badan persediaan halal luar negara yang diiktiraf oleh pihak JAKIM. Begitu juga pada produk-produk makanan kering lah yang diimport daripada luar negara. Contohnya ikan sardin daripada Thailand, dia tidak ada logo halal JAKIM, tapi dia ada logo halal badan persediaan halal daripada Thailand yang diiktiraf oleh JAKIM. Jadi itu kita tidak memang kita benarkanlah. Selain daripada logo halal JAKIM, maknanya kita badan persediaan halal luar negara terdapat 78 lah yang kata diiktiraf oleh JAKIM lah. Jadi untuk tuan-tuan semak, mungkin tuan-tuan boleh semak lah 78 badan persediaan halal tu melalui carian daripada Google, ataupun untuk lebih tepat lagi
tuan-tuan boleh merujuk kepada undang-undang perintah perdagangan, perakuan dan pendanaan halal 2011. Dekat perintah tersebut, dia ada menyatakan pada jadual kedua logo-logo halal pada perjanjian halal luar negara yang orang kata diiktiraf oleh pihak JAKIM, iaitu Jabatan Kemajuan Islam Malaysia. Jadi bagi pelayar-pelayar di luar sana, sekiranya ingin sebagai peniaga lah ataupun keluar barangan, saya menyerulah supaya gunalah logo halal JAKIM. Bukan mana kata keluar produk sendiri kemudian tulis perkataan ha dan alif lam saja, ataupun guna perkataan SELL pada produk itu. Itu pada saya telah melanggar peruntukan undang-undang di bawah perakuan dan pendanaan halal sebagaimana yang kami Kabinet SCP kuat kuasakan. Jadi saya mohonlah supaya pelayar-pelayar di sana sebagai peniaga atau pengguna supaya orang kata cakna lah dengan cakna logo halal tersebut. Boleh tengok pada yang sekarang ada dipancarkan ciri-ciri dia, dia ada logo bulat, ada perkataan halal, dia ada di situ lah, tuan-tuan boleh tengok. Jadi maknanya dia ada perkataan Malaysia, ada perkataan halal dan lukisan Jawi, dia ada bintang berbucu 8. Kemudian ada perkataan Jawi di bawah dia, min, alif, lam, Malaysia kat bawah, atas Malaysia Rumi, bawah tu Malaysia tulisan Jawi. Jadi inilah logo halal JAKIM yang kita benarkan di Malaysia bagi produk-produk keluaran Malaysia lah. Sementara bagi produk-produk luar negara terdapat 78 badan persediaan halal yang telah diiktiraf oleh JAKIM. Sebagaimana saya cakap sebelum tadi, untuk lebih jelas boleh browse di dalam Google Meet, ataupun untuk lebih tepat lagi tuan-tuan boleh melihat sendiri di bawah perintah perdagangan, perakuan dan pendanaan halal 2011, dekat situ pada jadual Quran ada dinyatakan logo-logo halal badan persediaan halal negara dan diiktiraf oleh pihak JAKIM lah. Jadi boleh tengok dekat situ. So saya akan balik kepada Tuan Rahmat lah. Okey tuan. Maksudnya hanya pensijilan JAKIM sahaja yang dibenarkan di Malaysia, dan bagi barangan yang diimport dari luar negara, pengguna boleh membuat semakan pengiktirafan oleh JAKIM. Begitu tuan? Betul. Bagi produk luar negara boleh pihak JAKIM telah mengiktiraf 78 badan persediaan halal luar negara lah, antaranya Australia, India, US. Boleh sembang lah di dalam jadual kedua perintah perdagangan, perakuan dan pendanaan halal 2011 sebagaimana disebutkan sebentar tadi lah. Okey tuan. Soalan seterusnya tuan, apakah hukuman yang boleh dikenakan kepada peniaga jika melanggar undang-undang Akta Perdagangan berkaitan halal ini tuan? Silakan tuan. Okey, kepada peniaga ataupun mana-mana syarikat atau pertubuhan yang melanggar orang kata peruntukan undang-undang berkaitan dengan penguasaan halal ni, biasanya ada dua bentuk lah yang biasa dia lakukan lah. Pertamanya berkaitan dengan kesalahan penggunaan sijil lah. Maknanya sebagaimana saya sebut sebentar tadi, mereka menggunakan sijil halal tanpa kebenaran JAKIM. Maknanya dia ambil orang kata logo halal tu, dia mungkin dia dulu daripada laman website mana website, logo halal yang sebenar JAKIM tu dia gunakan kepada produk barangan yang dia keluarkan. Sebagai contohnya kilang keropok ke, kilang makanan ringan ke, atau apa-apa produk makanan lain, dia telah ambil logo JAKIM tu dan letak pada pembungkusan makanan yang dia keluarkan tersebut. Jadi sekiranya dia gunakan logo halal JAKIM tersebut tanpa kebenaran JAKIM, adalah menjadi satu kesalahan lah. Jadi saya menyerulah supaya sebelum guna logo halal JAKIM tu, mohon kebenaran dulu daripada JAKIM, ataupun kalau di negeri, mohonlah kepada pihak berkuasa agama di negeri-negeri di mana tuan-tuan dan tuan-puan berada lah. Kemudian dalam masa yang sama juga, bagi kesalahan-kesalahan yang melibatkan persediaan halal ni,
sekiranya dilakukan oleh individu, mana denda yang kita keluarkan akan kita kenakan adalah kepada individu ni, sekiranya dia melanggar perintah menggunakan logo halal yakin tanpa kebenaran ni, dia boleh didenda sehingga RM100,000 atau dipenjara tidak melebihi 3 tahun. Maknanya dia boleh didenda menggunakan logo halal yakin ni tanpa kebenaran ataupun tamat tempoh, dia boleh didenda sehingga RM1,000 ataupun tidak melebihi 3 tahun, penjara tidak melebihi 3 tahun ataupun kedua-duanya sekali. Ini pada individu lah. Kemudian kepada syarikat pula, syarikat ataupun pertubuhan perbadanan boleh didenda sehingga RM250,000. Pada saya secara peribadi lah, sebenarnya nilai halal ni dia ikutkan tidak ada nilai sebenarnya, tapi undang-undang telah menetapkan sebagaimana denda yang sebenar tadi lah. Jadi nilainya amat tinggi sebenarnya halal ni, pasal dia melibatkan makanan. Pada orang-orang Islam, dia satu benda yang sensitif kalau makanan-makanan yang tidak halal, kerana dia akan menjadi darah daging kita. Jadi kita boleh jadi darah daging, mungkin orang kata akan menjejaskan amal ibadat lah. Amal ibadat kita mungkin kita tak khusyuk solat ke, itu antara sebab-sebab sekiranya kita memasukkan benda-benda tidak halal dalam badan kita dah. Jadi kepada peniaga-peniaga di luar sana lah, mohonlah supaya cakna dan ambil berat berkenaan dengan persinjaran halal inilah. Janganlah guna logo halal JAKIM ni sewenang-wenangnya tanpa kebenaran. Dalam masa yang sama juga, selain daripada persinjaran halal, berlaku juga kesalahan-kesalahan lain, di mana kadang-kadang terdapat juga peniaga-peniaga ni mentakrifkan makanan tersebut sebagai halal. Sebagai contohnya, menggantung ayat-ayat Al-Quran pada premis perdagangan mereka, meletakkan perkataan bismillah pada menu-menu mereka, mungkin menyediakan perkhidmatan surau dekat premis mereka. Itu adalah antara benda-benda yang boleh mendakrifkan seolah-olah makanan yang mereka hidangkan di premis perdagangan mereka, restoran ataupun tu, seolah menunjukkan makanan yang dia tu adalah halal. Padahal kadang-kadang kemungkinan menu mereka bercampur dengan bahan-bahan yang tidak, orang kata, diragui kesucian kehalalannya lah. Jadi pada saya, sekiranya tuan-tuan sebagai peniaga di luar sana, sebagai pengeluar barang-barang makanan, perkhidmatan ataupun sebagai pengguna, anda kata terdapat berlakunya perkara pada sedemikian rupa, sebagaimana saya cakap sebentar tadi, bolehlah membuat aduan kepada Kabinet SCP supaya tindakan pembetulan lah. Kita bukan untuk orang kata menghukum orang, tapi kita nak mendidik masyarakat di Malaysia ini supaya kita sama-sama bertanggungjawab lah terhadap produk yang kita keluarkan, produk yang kita hidangkan dan produk yang kita makan, termasuknya jadi darah daging kita. Jadi bagi kesalahan-kesalahan berkaitan dengan takrif halal ni, tindakan pelanggaran berkaitan dengan takrif halal ni boleh dilakukan di bawah perintah Perdagangan Takrif Halal 2011. Di mana sekiranya mana-mana orang pelaku individu yang melanggar mana-mana perintah tersebut, dia boleh didenda sehingga RM1 juta atau penjara tidak melebihi 3 tahun atau kedua-duanya sekali. Itu bagi individu lah. Sementara bagi syarikat atau pertubuhan boleh didenda sehingga RM5 juta. Jadi dendanya memang amat tinggi lah. Jadi saya berharaplah supaya pelayar-pelayar, rakan-rakan FB live sekalian, supaya cakna lah. Cakna dengan orang kata denda yang pada saya tinggi lah kepada individu dengan nilai RM1 juta maksimum dan juga penjara tidak melebihi 3 tahun atau kedua-duanya sekali. Sementara bagi syarikat ataupun pertubuhan boleh didenda RM5 juta. Mungkin juga ada di kalangan pelayar di luar sana ingin bertanya, Kabinet SCP ni bila melakukan tindakan, bagaimana dengan produk-produk tersebut? Kalau kita contohnya tindakan telah diambil terhadap produk-produk menggunakan persinjaran halal tanpa kebenaran JAKIM. Adakah produk-produk tersebut kita biarkan di pasaran? Untuk makluman,
kebiasaannya kita akan rampas semua barang-barang tersebut yang berada di tempat kejadian. Kemudian tindakan lanjut kita akan buat dalam siasatan kita lah. Maknanya produk-produk yang kita rampas tersebut kita tidak akan berlaku kata lambakan di pasaran semula. Biasanya selepas tindakan diambil, kata contohnya makanan melibatkan penggunaan logo halal pada daging-daging di premis kata pasaraya lah. Kita dapati dia menjual daging menggunakan logo halal tanpa kebenaran yakin, maknanya dia logo halal tanpa kebenaran ataupun terlalu tempoh, ataupun dia menggunakan logo halal 78 badan persetujuan halal luar negara yang orang kata tanpa kebenaran tersebut, mana kita akan rampas barang-barang tersebut. Tindakan lanjut biasanya kita akan lupuskan selepas siasatan selesai. Itulah untuk maklumatnya. Mungkin nanti ada di kalangan pelayar bertanya-tanya, apa berlaku kepada barang yang telah disediakan, yang telah kita ambil tindakan, adakah masih berlaku lambakan di pasaran? Okey, untuk makluman, selepas siasatan selesai, kita akan lupuskan barangan tersebut. Okey, saya serahkan baliklah kepada Tuan Moderator. Okey, Tuan. Tinggi juga Tuan nilai denda dan yang dikenakan kepada pesalah-pesalah ini. Dari sini saya lihat pihak KPDN SCP begitu tegas dan serius menangani isu halal. Okey, Tuan, sebelum saya teruskan dengan soalan yang terakhir, saya akan mengemukakan soalan kuis yang kedua kepada pelayar-pelayar live KPDN SCP Perak. Okey, soalan saya bersedia? Okey, jawapan jabatan manakah yang mengeluarkan persijilan halal di Malaysia? Soalan saya, jabatan manakah yang mengeluarkan persijilan halal di Malaysia? Jika anda tahu jawapan, terus tulis di ruangan komen. Admin KPDN, admin FB Live KPDN SCP Perak akan terus menghubungi anda jika jawapan yang diberikan adalah betul. Okey Tuan Soimi, mungkin ini soalan yang terakhir dari saya. Apakah nasihat Tuan kepada peniaga dan pengguna berkaitan penguatkuasaan halal? Silakan Tuan. Okey, terima kasih Tuan Moderator. Nasihat saya lah selaku penguatkuasa Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Ewan Pengguna, dan juga saya juga walaupun saya seorang penguatkuasa, saya juga adalah pengguna lah. Untuk makluman lah, kami ni penguatkuasa orang kata tidak dapat untuk orang kata mengenapasi kesalahan-kesalahan yang berlaku di lapangan ini. Anda kata terdapat pelanggaran produk-produk yang menggunakan logo halal tanpa kelulusan yakin atau tamat tempoh, tanpa adanya kerjasama daripada pengguna-pengguna pelayar FP di luar sana lah. Kami sentiasa mengalu-alukan lah supaya para peniaga di luar sana diingatkan supaya tidak menggunakan logo halal JAKIM atau persetujuan halal JAKIM ni ataupun mempamerkan lah logo halal JAKIM dan persetujuan halalnya di premis-premis perdagangan mereka ni tanpa orang kata kebenaran yang sah daripada JAKIM lah, iaitu Jabatan Kemajuan Islam Malaysia lah. Kadang-kadang adalah juga tindakan-tindakan kes yang pernah kami ambil kepada premis peninggi perniagaan di pusat-pusat makanan di pasaraya-pasaraya lah. Ada setengah-setengah tu mereka menggunakan dia punya bungkusan makanan tu mereka letak logo halal. Seolah-olah pengguna sebagai pengguna di luar sana bila dia tengok logo halal tu mestilah orang kata benda tu sebagai halal. Tapi dalam masa yang sama kadang-kadang mereka mempamerkan sijil halal tersebut bukan untuk premis perniagaan di situ. Mungkin mereka gunakan sijil halal tersebut untuk premis di tempat lain. Ini berlaku kepada premis-premis perniagaan yang mempunyai banyak cawangan lah. Mungkin dia ada cawangan di Lembah Kelang. So mungkin dia dapat persetujuan halal tu untuk di Lembah Kelang. Tetapi bila dia luarkan buka cawangan di tempat lain, dia masih menggunakan tu. Jadi kita akan tengok baliklah setakat mana kelulusan yang telah digunakan oleh pihak JAKIM. Jadi saya sebagai selaku penguatkuasa ni lah, saya memohon lah supaya
penggunaan sijil halal ataupun logo halal oleh peniaga yang bukan pemegang sijil halal, ada satu kesalahan lah. Jadi sijil halal dan ni kalau digunakan oleh bukan pemegang sijil halal yang orang kata diluluskan oleh JAKIM, mungkin boleh mendatang kekeliruan lah kepada pengguna. Saya menyeru lah supaya pengguna-pengguna player-player FB lah sekalian supaya cakna lah dengan perkara-perkara ini. Anda kata tuan-tuan dapati terdapatnya penggunaan logo-logo halal ataupun tarikh-tarikh halal sebagai contoh penggunaan ayat Quran di perniagaan itu, bolehlah buat aduan kepada KPN SCP melalui laman website e-aduan alias ataupun kpnscp.je.my. Jadi saya menyerulah selaku pengguna-pengguna yang bijak, pengeluar-pengeluar produk makanan yang bijak, bijaklah tuan-tuan berbelanja menggunakan mengeluarkan produk makanan tersebut supaya sebenarnya logo halal JAKIM ni ada nilai komersial untuk memasarkan produk makanan. Jadi saya berharaplah supaya tidak orang kata menyalahgunakan logo halal JAKIM ni untuk komersialkan produk tuan-tuan dengan meletakkan logo halal tersebut sama ada pada penerbit perniagaan ataupun bungkusan makanan tanpa kelulusan daripada pihak Raja JAKIM. Jadi saya menyerulah kepada tuan-tuan supaya cakna dengan perkara ini, kerana sekiranya didapati melakukan kesalahan, maknanya dendanya amat tinggi ya tuan-tuan. Dengan keadaan sekarang ekonomi tidak mampu pulih, hasilnya kalau pada individu tidak mustahil lah kemungkinan tuan-tuan tidak mampu untuk membayar. Jadi kemungkinan tuan-tuan akan dituduh di mahkamah. Biasanya di mahkamah peruntukannya dendanya akan lebih tinggi lah. Jadi saya mohonlah supaya patuhlah kepada undang-undang. Sekiranya nak guna logo halal JAKIM ataupun menggunakan apa-apa saja ungkapan atau takrif halal berkenaan dengan barang-barang yang tuan-tuan keluarkan ataupun hidangkan, maknanya tuan-tuan kena jujur lah supaya tidak diambil tindakan. Itu saja daripada saya. Terima kasih. Saya serahkan kepada Tuan Moderator untuk seterusnya. Okey, terima kasih Tuan atas nasihat dan tuguran sebentar tadi. Semoga ianya memberikan manfaat kepada para peniaga dan juga kita sebagai pengguna. Gunakan hak kita sebagai pengguna, terutamanya kepada player-player FB Live KPN SCP Perak yang beragama Islam. Mencari yang halal itu adalah satu kewajipan. Saya mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan selamat Hari Kebangsaan tahun 2021 sempena 64 tahun kemerdekaan negara Malaysia yang tercinta. Ingat, teruskan perjuangan, teruskan semangat perpaduan, teruskan semangat ciptakan negara. Biarpun kita sedang diuji menghadapi COVID-19, ingat, kita tidak mampu berjuang, usah kita jadi petualang. Kalau kita tidak mampu berbakti, kirimkan doa. Usah lebih. Malaysia, perhatiin, sayangilah Malaysiaku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.